Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث الثاني والأربعون، hadis yang ke-42. Allah wasi'ul 'afwi wal maghfirah. Hadis yang ke-42 ini hadis yang menyentuh tentang keluasan keampunan, betapa luasnya sifat mengampun, sifat memaafkan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada makhluk. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها أو بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama mana engkau memohon kepadaku, atau setengah ulama kata melakukan ibadat kepadaku, dan selama mana engkau meletakkan pengharapan kepadaku, pasti aku ampunkan dosa engkau. Ala ma kana minka, walau sebanyak mana dosa yang engkau lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosa engkau yang engkau lakukan sampai ke anan as-sama', sampai ke peringkat memenuhi ruangan antara, sampai ke langit, daripada bumi sampai ke langit. Thumma astaghfartani, kemudian engkau memohon keampunan kepadaku, ghafartu lak, pasti aku akan ampunkan. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, sekiranya engkau datang kepadaku di hari akhirat dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku di hari akhirat, maksudnya la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak melakukan sedikit pun dosa syirik kepadaku, pasti aku akan kurniakan kepada engkau keampunan biqirab atau biqurabiha, dengan seberat ataupun seluas bumi juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi menyebutkan bahawa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jadi hadis ini merupakan hadis yang terakhir, kira-kiranya hadis yang terakhir dalam susunan kitab Matan Arba'in Imam Nawawi ini. Sebenarnya hadis ini, hadis yang kita nak bincang pada malam ini, seperti mana yang saya telah terjemuh tadi, hadis-hadis seumpama ini sebenarnya banyak kita dapati dalam kitab-kitab hadis. Hadis yang seumpama ini, lafaz berbeza tetapi makna ataupun maksud dia tu hampir banyak sebenarnya.
Misalnya kalau dalam Sahih Muslim ada disebut, lebih kurang lah makna dia tu makna dia tu lebih kurang. Misalnya man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an, wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa man atani yamshi ataituhu harwalah, wa man laqini biqirabil ardi khati'atan la yushriku bi syai'a laqituhu biqirabiha maghfiratan. Lebih kurang, maksud dia lebih kurang. Sesiapa yang menghampirkan diri kepadaku, maknanya melakukan ibadat. Taqarrub sini maknanya nak menghampirkan diri kepada Allah ini dengan melakukan ibadat kepadanya. Jadi sesiapa yang melakukan ibadat kepadaku dengan maksud untuk taqarrub kepadaku walau sejengkal, aku akan hampirkan kepadanya, mana aku akan dekatkan diri aku kepadanya dengan kadar sehasta. Sesiapa yang melakukan ibadat dengan maksud taqarrub kepadaku sekadar sehasta, mana aku akan hampirkan kepadanya kadar sedepa. Dan sesiapa yang datang kepadaku dalam keadaan berjalan kaki, aku akan pergi kepadanya dalam keadaan berlari. Dan sesiapa yang bertemu denganku dengan membawa dosa sebanyak bumi, lepas ni kita bincanglah qiraat tu apa maksud dia. Dalam keadaan dia tidak melakukan apa-apa dosa syirik kepadaku, aku akan bertemu dengannya dengan memberikan kemaafan seberat ataupun seluas bumi ini. Dia banyak lagi lah hadis-hadis lain yang makna dia dekat dengan hadis yang kita bincang ni, hadis yang ke-42 ni. Okey, kita kembali kepada hadis ni. Kedudukan hadis ni, Imam Nawawi letak hadis yang terakhir sekali sebagai hadis yang terakhir lah, sebagai penyudah pada urutan hadis matan arba'in ini. Imam Nawawi ada sebut dalam kitab Azkar. Dalam kitab Azkar Imam Nawawi dia ada sebut yang mana Imam Nawawi dalam kitab Azkar dia, kitab yang menyebutkan tentang zikir-zikir Imam Nawawi ni, mana dalam kitab tersebut tajuk terakhir sekali adalah tajuk istighfar. Dalam kitab Azkar tu Imam Nawawi letak tajuk terakhir sekali adalah tajuk Kitabul Azkar, kitab yang membicara Kitabul Istighfar, Kitabul Istighfar, yakni kitab yang membicarakan tentang istighfar. Kerana ni hadis yang kita bincang ni hadis berkenaan dengan memohon keampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Memohon keampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi perkara lain yang disentuh dalam hadis ini yang kita akan bincang. Imam Nawawi sebut antara kata-kata yang akhir dalam kitab Azkar itu di bawah Kitabul Istighfar, kata Imam Nawawi, dia kata i'lam anna hadzal bab min ahammil abwab allati yu'tana biha wa yuhafazu 'ala al-'amali biha 'ala al-'amali bihi. وقصدت بتأخيره التفاؤل بأن يختم الله الكريم لنا به. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, bahawa bab ini, bab memohon keampunan dari sisi Allah ini adalah sepenting-penting bab, adalah merupakan sepenting-penting tajuk yang patut diberi penekanan yang serius dan patut dijaga amalan. Patut dijaga amalan supaya tidak melakukan kesalahan. Maksudnya bila mohon kemaafan kepada Allah, tak boleh lalu buat kesalahan, mana kena jaga tu. Kata Imam Nawawi lagi, saya maksudkan dengan saya letak bab terakhir dalam kitab saya ni, sama ada kitab Azkar, kitab ni pun ada juga, kitab Imam Nawawi juga, dia letak hadis terakhir yang tentang istighfar ni. Tujuan saya buat begitu, kata Imam Nawawi, untuk at-tafa'ul. Tafa'ul ni satu istilah nak sempurna baik lah. Kita buat sesuatu ni nak supaya sempurna baik. Misalnya kita kata cari rumah dekat masjid, bapa untuk tafa'ul lah. Mudah-mudahan keberkatan masjid tu kita jadi baik. Jadi kita nak cari suasana yang baik, itu semua tafa'ul lah tu. Apakah mesti bila duduk tepi masjid jadi baik? Tak mesti. Duduk Mekah berkapil lah, nah kita kata dah, tak mesti. Tetapi tafa'ul, cari sudut-sudut yang baik, tempat yang strategi, tempat yang baik, tempat yang soleh, kita kata jiran soleh, itu semua tu bentuk tafa'ul lah tu.
Tafaul maknanya nak ambil kebaikan yang ada setempat tu, mudah-mudahan benda tu dia meresap masuk dalam jiwa kita. Jadi hak ni pun kata saya maksud untuk tafaul, untuk supaya dapat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengakhirkan hidup kita ni dengan mendapat keampunan daripada Allah. Itu maksudnya, kata Imam Nawawi. Sebab tu dalam kitab Azkar saya buat tajuk istighfar yang terakhir. Dalam kitab ni pun saya letak hadis yang terakhirnya adalah berkenaan dengan istighfar juga. Itu kata Imam Nawawi. Ada ulama lain buat komentar berkenaan hadis ni. Sebelum kita bincang satu persatu, saya nak sebut secara umum dulu kedudukan hadis ni. Ramai juga ulama menyebutkan bahawa hadis ni yang kita baca saat ini, hadis kursi ni merupakan hadis yang paling lengkap lah. Merupakan hadis yang paling lengkap yang disebut oleh Nabi dalam konteks membicarakan tentang topik istighfar. Bila nak kecek bab istighfar, inilah hadis nombor satu. Banyak lagi hadis-hadis lain, tapi ramai ulama kata inilah sebenarnya hadis yang paling lengkap, yang paling merangkumi dalam bab istighfar ini. Dan mengharapkan keampunan Allah, bukan sekadar minta keampunan. Hadis ini dia menyentuh juga kena ada harap, raja. Kita mengharap ke Allah ampun. Jangan kita berdoa tapi kita tidak harap, kita tidak mengharap ke Allah mengampuni kita. Doa tu doa, tu tak kena lagi. Mengharap supaya Allah mengampunkan dosa-dosa, walau bagaimana besar, walau bagaimana banyak dosa yang dilakukan. Kena ada harapan. Jadi harapan ni, rajak ini dia kena ada seumur. Tak kira lah dosa sebanyak mana pun. Sehingga ulama menyamakan hadis ini samalah seperti satu tempat yang macam oasis lah kita kata. Satu tempat yang ada air, ada tempat berteduh. Perkara itu sangatlah dirasai oleh orang-orang yang bermusafir di padang pasir itu. Duduk tengah panas-panas, tiba-tiba tengok kawasan oasis, tempat yang ada air dan ada pokok-pokok yang boleh kita berteduh di bawah pokok itu, maka dia pergi duduk situ lagu mana perasaan dia. Ataupun kita dalam perjalanan jauh, misalnya dalam perjalanan jauh sebagai contoh, tiba-tiba dia tengah-tengah lebuh raya, kita kata tak, tempat tak ada nak kontak, tak ada talian pula tu, tiba-tiba kereta kita rosak misalnya kita mengharap kepada Allah SWT, tiba-tiba lalu kereta penunda lah, misalnya kereta penunda lagu mana perasaan kita waktu dekat maghrib dah. Jadi situasi itu seolah-olah hadis ni maknanya bagi orang yang melakukan dosa seolah-olah dia berada di jurang neraka dah, kalau tidak sabit. Tapi bila mari hadis ni selamat dia. Sebab hadis ni Nabi mengajar bagaimana kita nak buat, bagaimana kita nak kikih, nak hilangkan dosa-dosa yang kita lakukan walaupun sebanyak mana pun. Sebab manusia ni dia akan terjerumus ke dalam neraka kalau sekiranya dosa dia tu lebih banyak daripada kebaikan. Itu dia punya kaedah dalam agama kita. Itu kaedah hak zahir. Hak zahirnya begitulah. Kita tidak kecek ada besar sama mana pun Allah boleh ampun. Kalau Allah nak ampun, ya betul, itu rajak pengharapan, memang begitu. Tapi kalau Allah tidak ampun, hak proses biasa disebut dalam hadis ke apa, proses kena ada kira bicara tu. Syafaat ni takut Allah tidak uji kita syafaat, mana tahu. Tu. Jadi sebab itulah kita akan tengoklah selepas ni bagaimana pandangan ulama. Misalnya dalam kitab Hikam pun disebut, dia kata sebenarnya istighfar dan rajak disebut dalam hadis ni, dia kata ini sebenarnya dia merupakan gabungan kepada amal. Rajak, istighfar ini merupakan, kalau kita kata kat sepuluh, kita kata apa kita kata, isi dengan kuku lah kita kata, ataupun isi dengan kulit ke ikut lah kita kata tak. Mana dia tak boleh pisah. Kata dalam kitab Hikam Ibn Atta'illah dia kata tak boleh pisah antara istighfar, minta ampun dengan amal kebaikan, dia tak boleh pisah. Begitu juga tak boleh pisah rajak, mengharapkan Allah ampun dengan amal, tak boleh pisah. Kalau pisah dia tak jadi, dia tak berlaku. Hak ni dia memang dia kembar dah, dua ni. Benda tu kita akan sebut selepas ni. Baik, sekarang ni kita nak tengok hadis ni dari sudut makna lughawi, dari segi lughawi.
Hadis ini riwayat daripada Anas bin Malik ini. Jadi Anas bin Malik ni dalam hadis sebelum ni sudah ada dah berbicara tentang Anas bin Malik. Kena tahulah Anas bin Malik ni, rasanya hadirat sudah maklum siapa Anas bin Malik, seorang sahabat besar Nabi SAW, yang mana ketika Nabi berhijrah ke Madinah tu, mana ada disebut dari riwayat kata mak dia lah bagi letak dia kepada Nabi supaya Nabi didik dia, bui ilmu pada dia, dan dia ni ingin jadi khadam Nabi lah. Jadi ketika itu umur dia tu paling kurang 14 tahun, atau setengah ulama kata 15 hak sedap ni. Jadi kalau ada hak kata 11 tahun itu satu kesilapan lah. Kerana dia ni antara sahabat yang turut serta dalam peperangan Uhud. Ada disebut dari riwayat peperangan Uhud, dia turut serta dalam peperangan Uhud. Sedangkan kalau kita kata dalam peperangan Badar umur 15, tak boleh setengah-setengah tu. Dalam peperangan Badar, kalau kita kata dia ikuti dalam peperangan Badar, nanti kita bincang sebenarnya. Nanti kita bincang lah. Kalau istighfar beberapa kali sehari tu, insyaAllah kita ada bincang sebenarnya. Waktu dia ada hadis khusus tu, insyaAllah kita bincang sebenarnya. Jadi Anas bin Malik ini antara sahabat Nabi yang berkhidmat pada Nabi yang terkenal. Antara, bukan dia seorang, ada lagi ramai lagi sahabat yang lain yang menjadi khadam Nabi-nya sampai ke Nabi wafat dia jadi khadam Nabi. Selepas Nabi wafat disebut dia pergi ke, ada setengah sebut tu dia pergi ke Kufah. Ada beberapa riwayat lah sebut tu. Maka dia sedih, dia lari seolah dia pergi sebentar, lepas tu dia balik pula. Ada disebut gitu dalam riwayat. Ada juga dalam kitab-kitab disebutkan bahawa umur Anas bin Malik 11 tahun ketika dia jadi khadam Nabi, ketika tahun pertama hijrah. Jadi ulama kata hal tu tersilap tu, sebab tidak nasabah, sebab dia ni antara yang sahabat Nabi yang turut serta dalam peperangan Uhud. Ada riwayat yang sebut gitu. Jadi kalau masuk peperangan Uhud, bagaimana umur 11 tahun 12 tahun tak boleh masuk peperangan? Sebab ramai sahabat-sahabat Nabi, maksudnya Abdullah ibnu Umar tak boleh. Ketika tu dia umur 15 dalam peperangan Badar misalnya, tak boleh. Umur 15 pun tak boleh, setengah-setengah. Ada setengah tu kalau dia tinggi, memang nampak kerah panah, kita kata gagah, 15 pun Nabi widah gitu kan. Tapi macam mana dia ni kalau kita kata umur 11 atau 12 Nabi, jadi tidak munasabah. Memang tidak munasabah, sangat tidak munasabah. Sebab tu sebenarnya ramai ulama kata dia ni umur 15, paling kurang pun sekat 14. Tapi ramai yang kata umur 15 Anas bin Malik ni. Dan dia berkhidmat kepada Nabi daripada mula-mula Nabi menjijakkan kaki ke Madinah sampai ke wafat Nabi. Dia ni antara khadam Nabi. Dan dia ni turut serta dalam peperangan, siri-siri peperangan dia juga turut serta dalam berperang bersama Nabi SAW. Jadi hadis ini merupakan hadis kursi. Hadis kursi ni seperti yang kita maklum lah. Hadis kursi ni kedudukan dia ni dia agak lebih tinggi daripada hadis-hadis biasa. Tapi tak boleh kita kata dia ni Quran. Tak boleh, dia rendah lagi daripada Quran. Cara penurunan dia pun mana dalam bentuk yang lain. Ada dalam setengah kenyataan, dalam kalau kita tengok dalam kitab usul tafsir lah, maknanya Jibril waktu turun pada Nabi, firman Allah, kemudian Nabi sampaikan kepada kita ni dengan bahasa Nabi. Sebab Quran tidak. Quran ni demikianlah Jibril waktu, maka begitulah juga Nabi sebut kepada kita. Kalam itu Nabi tidak ubah. Tapi hal ni tak, Nabi guna bahasa Nabi sendiri. Jadi kalau kita nak cek, Nabi bersabda, Allah berfirman. Itu dia punya bentuk, antara bentuk hadis kursi. Jadi dalam hadis ni Allah berfirman, wahai anak Adam. Anak Adam ni makna manusia lah. Sebab semua manusia ni kullukum min Adam. Semua manusia ni berasal daripada Adam. Di sini dia ada sebut sikit, saya nak sebut sikit. Dia kata kalimah Adam ni asal dia ni daripada apa? Dia kata kalimah Adam ni asal dia Adamu. Ikutlah baris depan tu. Adam ini asal dia mengikut wazan af'alu. Yani Adam. Asalnya Adamu. Asalnya Adamu sebab af'alu wazan asal dia dari segi sarfi, dari segi wazan sarfinya begitu. Dan alih itu ditukar
Asalnya gitu, af'alu. Tetapi apa ni, hamzah mula-mula tu maknanya apa ni, tukar. Dia jadi mana alih asalnya aqdamu. Sebab kita kata kalimah ni kena belajar surah lah. Kena belajar surah. Dia ilmu pembentukan kalimah Arab asal dia ni. Dia ni kalimah Adam ini dia mustaq daripada adimil. Mustaq ni maknanya asal, pecahan dia. Dia diambil daripada kalimah adimil ardi. Itu asal dia. Asal dia ni diambil ni diambil daripada kata-kata orang adimul ardi. Adimul ardi ni maknanya muka bumi, bukan perut bumi. Zahrul ard lah, atas bahagian bumi ni, bahagian atas kita duduk pijak ni, dia panggil adimul ard. Ambil daripada tu lah. Dan dikatakan juga pecahan daripada udmah, iaitu warna bumi ni. Adam ni juga ada setengah ulama ahli bahasa kata dak, Adam ni bukan pecahan daripada adim, tapi dia percaya pada udmah. Udmah ni maknanya launul ardi, warna bumi. Memang kalau kita tengok dalam kitab-kitab disebut warna bumi ni dia tidak sama. Warna bumi ni ada yang warna putih, ada warna kelabu, macam-macam warna bumi ni. Memang dia sangat mirip dengan warna kulit manusia. Kan kulit manusia ada warna hitam, ada warna koko, ada warna merah, ada warna kelabu, banyak warna kulit manusia tu. Tu. Biasanya dia serupa dengan muka bumi dia tu lah, warna tu. Gitu disebut asal Adam itu. Jadi benda ni sangat dekatlah dengan Nabi kata kullukum min Adam wa Adam min turab itu. Semua kamu ni daripada Adam, dan Adam itu daripada tanah, daripada bumi lah. Daripada tanah tu. Sebab tu warna kulit dia tu dia nak serupa dengan bumi. Ada setengah bumi tu ni tanah dia tu macam cerah. Sebab tu putih manusia pun dia tidak seputih serupa baju. Putih tu. Mentakut putih manusia, dia tak serupa putih pakai tak. Tapi orang panggil putih lah. Ada tanah jenis lagu tu ada. Innaka ma da'autani, sesungguhnya engkau selama mana engkau berdoa kepada. Itu salah satu terjemahan lah. Jadi ma da'autani selama mana engkau berdoa kepadaku. Ada juga setengah ulama dalam syarah hadis menyebutkan ma dumtu selama mana, bukan selama mana engkau berdoa, tak, selama mana engkau beribadat kepadaku. Jadi ma da'autani dengan erti selama mana engkau beribadat kepadaku. Ada juga setengah ulama sebut bukan selama mana, dalam bentuk apa sekalipun engkau ibadat kepadaku, dalam keadaan macam mana. Ada juga ulama kata gitu, bukan bermakna lama tapi bentuk, sebab bentuk ibadat tak sama. Ada setengah tu ibadat itu tidak berkualiti, ada setengah tu ibadat tu salah, macam-macam lah ibadat ni. Tapi dengan maksud Allah belakang dia tak kena, boleh jadi kerana jahil dan sebagainya. Ada juga dalam satu riwayat sebut maksud ma da'autani maknanya ma dumta tas'aluni, selama mana engkau mohon kepadaku. Boleh juga mana gitu. Jadi kukuk mana pun kalau kita perhati tengok ma da'autani dengan erti kalau ibadat ke, minta ke, doa ke, semua tu orang panggil ibadat belaka secara umum tu. Orang panggil ibadat belaka secara umum. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke apa ni? Itu ibadat tu. Ibadat secara umumnya gitulah. Jadi boleh. Kalau nak terjemah gitu boleh. Walaupun dalam kebanyakan terjemahan, kalau kita tengok terjemahan Indonesia, kalau kita cek tengok dia terjemah gitu. Selama mana engkau berdoa, minta pada. Warajautani. Rajautani tak apalah berharap ya. Rajautani makna berharap. Jadi rajak ni hadirat boleh rujuk banyak dalam kitab-kitab Melayu pun boleh cari. Di kedai rawah tu boleh cari ni. Cuma sini kalau dalam kitab ni dia ada sebut gini, rajak ni maksud dia nya
Azannu yaqtadi husula ma fihi masarrah. Rajak-rajak ni apa kita panggil harapan dia. Kena ingatlah rajak seperti saya sebut tadi, kata Ibnu Athaillah, dia kata mesti bersertakan qaranahul fi'lu. Rajak-rajak mesti dia disertakan dengan amal. Itu baru panggil rajak. Jadi rajak ni dia suatu bentuk keinginan, harapan yang mana bila tercapai benda tu dia berlaku masarrah, kegembiraan, suka yang teramat sangat. Itu makna rajak. Kita mengharap nak sesuatu. Misalnya seseorang yang tak boleh anak nikah 10 tahun dah kata tak boleh anak, katakanlah, ataupun 15 tahun tak boleh anak, tiba-tiba Allah takdir ke boleh anak. Tak usah kira lah piti habis banyak mana dah tu. Duk berobat rawat tapah ke negeri Cina ke berobat. Maka masa sampai berbelas tahun tiba-tiba boleh anak. Itu jadi masalah. Suka tak usah kira lah. Nah, bakal kalau ada bapa uta dia terima bapa uta tu. Nah, tak ada dengan kambing. Bapa tu suka ni. Itu makna rajak mengikut ulama. Benda yang nak tapi bila boleh suka. Tu rajak lah dia panggil. Dalam hadis ini sebut juga ghafartu laka ala ma kana minka. Apa maksud ala ma kana minka? Saya terjemah tadi ala ma kana minka dengan erti biar bagaimana, tak kira lah sebanyak mana, walaupun sebanyak mana pun dosa engkau, la ubali, aku tak peduli. Ayatnya luasnya pengampunan Allah. Jadi ala ma kana minka ni maksudnya raghma ma waqa'a minka min dhunubin katsirah. Walau sebanyak mana dosa yang engkau lakukan, walau sebanyak mana. Ni sebut secara umum. Hadis ni kita kena lihat sampai akhir dia baru kita boleh faham. Ni sebut secara umum. Wala ubali, aku tak peduli. Terjemah dia wala ubali, aku tak peduli. Tetapi dalam syarah-syarah hadis disebut begini. Lam yu'azzim alayya kasratuha wa in kasurat. Tidak jadi besar kepada aku. Dosa engkau yang banyak engkau lakukan itu tidak langsung menjadi masalah yang besar kepada aku, tidak menyusahkan aku. Tidaklah bila seorang itu buat dosa besar, kerana banyak dosa tu, dosa besar banyak dilakukan, dia menyukarkan Allah nak mengampunkan. Tak ada kata Allah. Itu maksud la ubali. Tak ada. Kalau kita lah ke mana? Kalau orang buat kesalahan kecil-kecil boleh jadi kita boleh ampun kan? Tapi kalau orang bunuh ayah kita, payah tu. Kalau orang curi, kalau orang khianat pada keluarga kita, ataupun kita tahu orang itu telah buat konspirasi nak bunuh kita tahu orang itu telah fitnah kita sehingga kita lari daripada kampung halaman kita, itu benda tu besar. Kalau kita nak ampun, nak maaf tu bakal payah tu. Apakah bila manusia buat dosa besar maka memayahkan Allah nak mengampuni dia? La ubali. Tak ada. Itu maksudnya. Tidak menyusahkan aku tu kesalahan kamu buat, tidak kata dia tak boleh. Kita berasa hati menang dia. Tak ada lagi tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kepada manusia, ada kesan. Kalau dosa sikit-sikit mungkin mudah nak ampun. Tapi kalau dosa besar, syirik misalnya. Syirik tu sana tu habis, tak ada pahala besar. Tapi kalau mohon keampunan kepada Allah, Allah akan ampunkan juga walaupun syirik. Ataupun setengah ulama sebut wala ubali dengan erti la ashghulu bali bidzalik. Dengan sebab kamu buat dosa besar dan dosa tu banyak, dosa kecil lagi, dosa besar banyak buat, sebesar bukit Uhud kita kata misalnya dosa. Apakah perkara itu jadi aku jadi sibuk kekek mikir nak ampun ke tidak ni? Tak ada. Itu makna la ubali. So mudah saja aku nak beri keampunan kepada kamu. Ni hadis. Sebab itulah ulama dia perhati hadis ni. Sebab tu dia kata hadis ni lah hadis yang paling tinggi dalam bab istighfar. Anan, dalam hadis ni disebut juga ya bna Adam, wahai anak Adam. Wahai anak Adam ni kalau kita nak terjemah apa pun wahai manusia. Gitu maksud anak Adam ni. Lau balaghat dhunubuka anan as-sama', sekiranya dosa-dosa engkau banyak sehingga sampai ke langit. Sampai ke langit. Yang banyak ni buat dosa bumi. Jadi oleh kerana banyak tu sampai nak tebal-tebal kita kata dah, berlapis-lapis sampai ke langit, sampai anak ni awan. Anak anan ni maknanya sahab, awan.
Sampai kepada awan di langit. Besar noyak dosa tu, gambar dalam hadis ni. Jadi anan ni dari segi wazan pun sama. Sahab, anan, sahab maknanya awan. Qura. Kemudian summa astaghfartani, kemudian engkau minta keampunan, berdoa supaya aku ampunkan dosa engkau. Ghafartu lak, pasti aku ampunkan. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka law ataitani biqira atau biqira. Qaf tu boleh baca dua, tapi pendapat yang masyhurnya kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis, dia kata pendapat yang masyhur qura, baca dengan dhammah qaf, bukan kasrah qaf, tidak. Boleh juga setengah-setengah tu saya tengok tu ada yang tulis qira, tetapi yang masyhur adalah qura. Jikalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa satu qira bumi, satu qura bumi. Qura ni gini qura ni asal dia, makna qura ni asal dia adalah, walaupun terjemah dia mil, seluas, sepenuh. Asal mana qira ni maknanya kulit kambing. Kulit kambing yang dilapuh, mana kulit kambing itu dilapuh dengan cermat sehingga tidak tembus kulit kambing tu. Jadi bila lapuh tadi sampai kat kaki tu dia maknanya tidak luka lah, tidak soyak, tidak tembus kulit kambing tu. Jadi kulit kambing ni bila dia samuk, dia cuci, dia jahit semula. Tempat tekak ni dia kerak, kaki tu dia megang atas, dia buat tempat bubuh air. Dia panggil grabber, dia panggil, kalau pondok dia dengan dia panggil grabber. Dia tempat buah air, dia ikat. Bila dia nak minum air, tempat kepala ni dia ikat, dia buka, dia tunggil, dia pegang ekor dia gitu. Jadi qirat tu mana sahabat-sahabat perempuan, sahabat-sahabat perempuan kalau zaman perang, hak kerja perempuan hak masuk dalam peperangan untuk buai air kepada pesakit-pesakit, orang-orang yang rebah dalam medan perang ataupun untuk merawat, dia bawa qirat tu lah. Jadi tempat kaki tu dia ikat, dia sakut sini. Sebab kita ikat beg dah kaki kami kepak. Jadi bila dia belah ke tengah gitu, jadi hak belakang bahagian zahar, bahagian belakang tu dia tak tembus. Jadi bila dia ikat kemah tu, dia boleh bubuh air dalam tu. Jadi tempat air tubiknya hak kita panggil mucun jak lah, kalau kita kat mucun jak tu dah. Bahagian tekak tu. Jadi bila dia sakut ni sebab big, jadi dia banyak lah boleh air kambing ni besarkan lah. Saya rasa dua beledi tu, meh-meh dua beledi tu. Habis sakut. Jadi senang, dia tak payah pecah ni. Jadi dia letak di kepala bahu ni, dia tak payah buat. Bila nak buang air, dia buka ikatan, dia ala gitu ya. Untuk sahabat-sahabat hak rebah di medan perang untuk minum air. Itu asal qirat. Maknanya seolah-olah bumi ni kita bagaikan kambing, kita buang kulit dia tu. Buang kulit. Dan dalam kulit bumi seolah-olah begitulah. Bumi ni begini luas ni, kita lapuh kulit dia. Dosa kita sebanyak tu lah. Sebanyak kulit bumi yang dilapuh tu. Lepas tu dalam tu kita isi dengan khataya, dosa-dosa. Cuba agaklah sebanyak-banyak. Itu gambaran Quran, gambaran hadis Nabi. Astagfirullah. Misalnya kita kata kapek kita ni dah seluah masjid Telipuk ni dah. Cuba ambil bucu, 4 bucu tu buat gitu. Kita ni muat duduk dalam tu. Noyanya besar. Begitulah seolah-olahnya lapuh kulit bumi. Pada bumi ni tak ada kulit. Lapuh lepas tu bubuh dosa sepenuh tu. Banyak tu. Noyanya banyak ya sebenarnya noyanya. Noyanya dosa tu banyak. Cuma dia guna istilah. Tapi kalau orang Arab dia faham selalu lah. Qirat ataupun qura itu. Itu makna qura. Azam. Dosa. Zam ini yang kita terima sebagai dosa, setiap digunakan kepada setiap perkara yang dianggap jelek lah akibat dia. Akibat itu menyakitkan, jadi kotor akibat dia, jadi jelek akibat dia, jadi sakit dan sebagainya. Zam ni asal makna ekor hayawan, zambul hayawan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau zambul hayawan maknanya ekor. Seperti dalam hadis bukan ajbuz zanab, manusia ni dia akan hancur dalam tanah bila dia ditanam dalam tanah. Cuma yang Allah kekalkan ajbuz zanab dalam hadis sebut. Ajbuz zanab ni hak ujung selbi, tepat kalau binatang tepat tumbuh ekor, tapi kita ni tak ada ekor. Tapi tepat tu lah orang panggil ujung selbi.
Hak belakang ni kan dia ujung tu lah belakang. Kalau belakang tak ada ujung. Ajbuz zana. Asyik hak tu dalam hadis sebut dia tak hancur. Bila kita mati dia tak hancur. Hak tu dia ada kecil lah tapi kurang besar. Kecil lah. Hak lain semua hancur lebih jadi tanah hak tu dak. Kira-kiranya hak tu lah. Bila bangkit dari akhirat ni hak kecil ajbuz zana ialah dia akan berkembang. Dia menjadi bercantum semula tapi ada. Wak denuk orang Kelantan kata. Wak denuk dihada juga hak tu. Jadi makna ujung ekor asal makna dia. Makna dia ni yang mengikut nazaran li aqibatihi sebagai nak lihat kepada akibat dia. Maknanya bila apa maksud guna zam itu asal makna ekor binatang. Nak ayat benda tu dosa yang dilakukan ni dia akan mengekori, dia akan ikut tuan dia supaya ekor binatang dia tak akan terpisah daripada binatang itu. Jadi soalan dosa kita dia akan ikut kita sampai mana? Sampai hari akhirat. Dia masuk neraka dengan dosa-dosa tu. Jadi dosa ni zam dikatakan ekor ni kerana kalau kita tidak buang dia akan ikut kita bawa gitu. Sampai di dalam mahkamah Allah pun dia ikut. Jadi berat dosa bila dia banyak dosa. Jadi maknanya benda ni dia tak terpisah dengan kita tu nak ayatnya. Dan kesan dia menyebabkan buruk, aniaya, madarrah, dahsyat kesan dia tu. Jadi cara nak buat dia tak ada dengan cara lain, dengan cara taubat. Taubat tu lepas taubat dia kena taubat dulu, baru istighfar. Dia kena taubat dulu. Sebab taubat ni dia ada prosedur dia. Kita nak minta nak doa istighfar, astagfirullah, dia kena taubat dulu. Dia kena taubat dulu baru istighfar. Apa maksud taubat dulu baru istighfar? Maknanya kita kena menyesali kesalahan kita buat. Nekat tak si buat seumur dah. Cari punca-punca kita melakukan dosa. Atau 3 rukun. Kalau ulama kata kalau kesalahan dengan manusia dia kena tambah kesal lagi. Ini saya sebuah umum lah, walaupun ada dalam kitab dia jadi 5. Tak apalah kita ambil 4 ni asal. Selagi kalau kesalahan dengan orang, sebelum kita nak istighfar tu kita kena selesai dulu urusan dengan orang. Kalau kesalahan kita ambil harta dia tak layak, kita jatuhkan maruah dia, kita fitnah, kita kena minta maaf dengan dia dulu. Selesai dulu kita dengan dia. Kita bersihkan dulu nama dia. Nama dia buruk kapur sehingga siapa tak boleh balik kapur. Kita sesak. Kita payah kat Allah dia sanggup kau nak buat lagu tu. Jadi di kapur dia tu buruk nama dia. Sehingga dia tak hidup kapur hari pergi ke Johor misalnya. Jadi bila kita nak bertaubat kita kena minta maaf dengan dia dan kita kena bersihkan nama dia. Mana kena ijtihad lah. Jadi dulu saya sebut pada si fulan gini-gini. Sebenarnya tidak betul. Itu saya sebut tersalah sebut. Nak ayat fitnah tu berat, salah sebut. Kena sebut. Jadi benda tu tak benar. Dia sebenarnya tidak begitu. Berat tu hati-hati nak ayat tu. Tapi kalau tak lewat gitu, Allah tidak akan ampunkan. Sebab apa kesalahan dengan manusia? Boleh katakan ulama sebut begitu belaka. Kena istihari jemaah lepas tu khatib wi kamu sebentar 5 minit amun nak kecek minta dengan tu khatib. Berat tu hati-hati tu. Padahal sebab kesalahan orang. Kamu berasa berat lah tu. Tuan dia ni malu siapa tak boleh balik kampung. 2-3 keturunan malu lagi misalnya kerana tu. Tu. Jangan lepas tu baru istighfar. Ni istighfar. Harta orang tak sihat balik. Kalau dia duk tipu orang dia tak selesaikan masalah tu. Tu. Jadi benda-benda gini kalau pemimpin dia kena ingat benar. Kalau memimpin lah kita tak paling kena ingat benda-benda gini sebab dia mengurus harta rakyat yang terbanyak ini. 28 juta rakyat Malaysia ni. Jadi kalau pemimpin tu dia kena, kalau rakyat Kelantan saja sejuta lebih dah. Rakyat Kelantan 1.4 rasanya. Jumlah rakyat Kelantan. Jadi kalau nak memerintah takut tersilap, mengambil harta rakyat dengan cara tidak betul, maka berat benar lah dia. Sebab apa? Dia menanggung hak, mengambil hak rakyat dengan cara tidak betul, melibatkan jutaan rakyat. Cuba fikirlah lagu mana. Enggak kita tak reda. Tu reda. Enggak kita rakyat kan. Jadi benda tu kena beringat. Kalau cekera kata orang tak usah ketel lagi lah. Awal-awal lagi tak usah. Itu maksud dia nya. Maksud zam tu maknanya dia mengekori kita. Jadi istighfar ni dia setelah kita taubat tu baru. Sebab tu ulama kata seseorang yang melakukan dosa, misalnya sampai mereka hukum hudud misalnya, dia nak kena kerak tangan. Tu. Khilah ulama. Seorang tu bila sabit ni kita ambil secara ringkas lah. Bila sabit kis. Kena ingat kadang-kadang kita bimbang juga nak kerak tangan ni susah. Dia kena melalui proses mahkamah yang agak kemah lah. Bukan mudah-mudah nak kerak tangan ni.
Sebab tu kita usimna kalau silap tonjol hukum hudud misalnya. Hudud kan nampak curi kat tangan lagi. Dah payah. Banyak dia kena tengok. Tidak mudah lah nak kat tangan. Sebab tu molek-molek kalau kita nak kecek dengan orang yang tidak Islam, mana hukum hudud ni adalah hukum yang mendidik jiwa manusia. Dia kena kecek ke arah tu. Jangan kita terus hukum hudud kat tangan. Mana hukum hudud ni rejal sampai mati. Hukum hudud ni maknanya bunuh. Tak boleh kisah sudah tak boleh. Jangan bui gitu selalu tak boleh. Hukum hudud ni hukum yang menjamin keselamatan manusia. Hukum hudud ni hukum yang menjamin kehidupan manusia, menjamin kelangsungan hidup manusia. Lepas tu kalau dia tanya, lepas tu aku tanya lagu mana? Siapa satu peringkat? Nak siapa situ tu payah. Tu. Jadi jangan tubik mulut kita lah. Sebab memang begitu pun. Ini kita orang sebut bila. Jadi kadang-kadang tidak kita pun sebut masalah media. Kadang-kadang dia gaduh sebab dia bermaksud tak malik dah kadang-kadang tu. Jadi benda-benda begitulah. Jadi rosak tak kena ingat apa. Kalau boleh kau sawak kecek lah. Kau sawak kecek, takut silap. Jadi silap jadi rosak pula. Hukum yang begitu cantik, yang begitu molek, jadi tak molek pula. Doa. Dalam hadis ni ada sebut juga berkenaan dengan doa ini. An-nida' wal ibtihal ila Allah bis-su'al. Menyeru, memohon dengan penuh kehibaan, dengan penuh perasaan kepada Allah SWT. Itu orang panggil doa. Doa dalam istilah syarak ni maknanya menyeru, minta dengan penuh perasaan, dengan penuh kehibaan. Sehingga dalam hadis kata kena ilhah. Ilhah ni makna desak. Ya Allah, ya Allah. Siapa menangis desak dengan Allah. Hak tu Allah paling nak. Manusia tak seperti itu. Kalau kita minta ke manusia lagu tu, dia akan cemuh. Dia kata apa, tak ada muka kawan ni, dia kata. Manusia ni minta sekali dua boleh. Tapi kalau minta siapa menangis, mana siapa Allah tangan begitu, nak minta dengan dia rasa benci manusia. Tapi Allah tak. Kalau kita minta siapa repuh, minta semua akak tangan mengalirkan air mata. Hak tu Tuhan paling nak. Lepas tu bila minta tu jaga pula tak buat maksiat kepada dia, buat ibadat pula. Nak boleh kau minta tu, jaga pula amalan-amalan. Tu lagi dia nak lah. Itu makna doa. Itu makna doa sebenarnya. Jadi kita kena hati-hati, kena ambil kira lah dengan ta'arif ni. Bila kita doa ni ada ke doa ni, situasi ni. Misalnya kita doa, kita doa amin belah kata imam, kita pun tak tahu dia tu imam itu. Siapa ke doa maksud tu? Daripada muda pak tua gitu ya kerja kita buat doa ni. Mari tak ada langsung nak doa sendiri, nak belajar doa misalnya. Bukan setengah-setengah lama doa tak payah belajar pun. Ada orang belajar cara nak minta. Kita jaga adab-adab dia sudah. Puji Allah SWT. Puji dengan bahasa Melayu tak apa. Sebab Imam Suyuti kata tidak disyaratkan dengan bahasa Arab sebenarnya. Tapi kalau guna bahasa Arab pun tak faham apa satu, tak ada mana. Nak mari jiwa, bagaimana jiwa kita nak berinteraksi dengan lidah kita, nak semakai tu. Kalau lidah sebut, hati tak faham. Apatah lagi kalau lidah sebut tu lidah orang lain. Slow pula tu. Lepas tu kita doa amin-amin ke boleh. Itulah. Jadi saya nak sebut pada hadir-hadiratnya, janganlah kita dalam buat doa ni, saya bimbang takut sebab doa ni dikatakan sebagai senjata orang mukmin. Doa ni dia katakan macam-macam lah istilah-istilah yang digunakan dalam hadis. Dia kata-kata ulama doa ni, makna besarnya doa ni. Tapi nak boleh jadi lebih gitu. Siapa kata ruh ibadat sebagai otak ibadat, sebagai senjata orang mukmin, kena ingat doa yang kena cukup syarat dia. Bukan doa main-main dalam keadaan tak tahu apa satu. Kalau kita tanya demo amin ke apa lagi? Amin kok ke imam doa. Ke imam minta ke dia? Kita tanya dia. Tak okey pak, demo nunggu doa pak tua gitu tak nak sabar dia. Dari segi logik pun tidak logik. Jadi kalau kita nak amin lah kata imam, kita sendiri pun kena doa juga. Di rumah atas kereta ikutlah. Bahkan ikut ulama, doa yang paling baik doa ketika kita berasa masalah. Kita berasa masalah Allah. Kadang-kadang kita berasa ke tak? Kadang-kadang kita berasa Duduk senyap-senyap dia ni berasa Allah, anak aku ada masalah di sekolah. Mari tu hari mari berasa tengah bawa kereta. Masa tu doa, itu paling afdal. Sebab apa? Hati kita boleh tawajuh, hati kita boleh fokus 100% bawa kereta doa. Sebab masa tu dia mari terasa
Mana lonjakkan hati kita yang mengaruh mulut doa. Mana hati kita dulu. Ni kadang-kadang kita sebut mulut, hati kita lara orang lain. Sebab itulah ulama kata ketika kita puasa, kadang-kadang kita mari teringat, Allah aku dulu buat salah pada orang tu. Hati kita menyesal. Cepat-cepat doa. Tak payah kat nangis. Tak payah kat nangis. Dia tengah bawa kereta. Dia kita kata payah Ustaz dia bawa kereta nak doa mana? Tak ada ulama kata wajib akad tangan, tak ada. Dalam keadaan yang sesuai kita akad lah kalau nak akad. Tapi dalam keadaan bawa kereta selalu. Dan pada waktu itu hadirat seluruh anggota kita, zahir dan batin kita mampu untuk kita fokus kepada Allah SWT pada ketika itu. Sebab itu ulama kata antara tempat yang lebih. Jadi dalam hadis kata lepas maya ketika sebelum wisalah tu jalan juga tu. Tapi hak tu merujuk pada tempat, ketika. Tapi di segi suasana hak menjuru pada hati sana. Sana hak tu ketika kita puasa. Ataupun kita teringat ayah kita, teruk ayah kita, misalnya lah kita tahu ayah kita ni ada buat kesalahan, tiba-tiba tengah malam-malam mari terlitah gitu. Doa masa tu doa lain. Jangan tunggu tak ada ismail, tak apa. Jangan tunggu kelik lepas makan nasi nak bangun pukul 3 pagi. Baru tengok heneng nak doa geria tadi. Tak ingat lagi. Tak ada dah kelebihan tu. Kena mikir pula tak ada di atas kereta teringat kaya. Dia hati kita dia tak boleh fokus seperti mana lah dia terlitah. Sebab ulama kata terlitah lagu tu sebenarnya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas tu dalam fiqh doa disebut. Jadi kita kena faham lah tu hadirat supaya doa kita ni ada kesan. Summa laqitani. Dalam hadis ni sebut summa laqitani, kemudian engkau bertemu dengan aku, kata Allah. Apa maksud bertemu dengan aku tu? Bertemu dengan Tuhan ni maksudnya matilah, selepas mati kita masuk alam barzakh. Bila semua manusia masuk alam barzakh baru berlaku kiamat. Kalau seorang lagi manusia tak mati pun dia tak akan berlaku kiamat. Dia kena mati berlaku dulu. Sebab semua bila masuk alam barzakh baru berlaku kiamat. Jadi selepas berlaku kiamat, naik bangkit di pada mahsyar itu dan dikerah pergi pada satu tempat dipanggil mahsyar itu, bertemu dengan Tuhan. Itu bertemu tu maknanya selepas mati lah. Selepas kamu mati. La tusyriku bi, engkau tidak melakukan syirik kepada aku. La tusyriku bi, engkau tidak melakukan syirik kepada aku dengan sesuatu yang lain. Sama ada dengan zat aku ataupun dengan ibadat kepada aku. Dengan zat aku ni maknanya kita cari semua berhala tu lah. Secara zat kita lantik orang lain, makhluk jadi Tuhan. Itu makna secara zat. Secara ibadat maknanya melakukan sembah. Kadang-kadang silap. Misalnya bab tawassul misalnya. Dia boleh jadi syirik tu. Silap dalam bab tawassul. Tawassul kepada wali. Minta betul dengan wali. Ada berlaku gitu. Antara gitulah maksud dia. Benda tu kita akan bincang semula secara detail. Maghfiratan. Tak apalah maghfirah tu makna keampunan. Makna umum hadis ini secara ringkas saya sebut sebab ini kita banyak dah bicara ni 41 hadis ni. Makna umum hadis ini. Apa makna umum hadis ini? Hadis ini mengandungi suatu penjelasan, suatu keterangan yang sangat besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan dalam hadis ini melalui firman Allah, ini hadis kursi ini, yang mana Nabi menjelaskan sebab-sebab dan kaedah-kaedah ataupun prosedur kita kata bagaimana cara supaya dosa manusia itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dosa itu besar setahu mana. Gitu. Hadis ni juga makna secara umum Nabi nak mengisyaratkan kepada kita, nak maklumkan kepada kita betapa lebihnya doa tu. Doa ni lebih. Dan betapa besarnya letak pengharapan yang tinggi kepada Allah SWT. Jadi kita bincang khusus akan datang rajak tu dalam konteks mana rajak ni. Apa dia rajak ini? Apakah rajak ini berbentuk qauli ataupun rajak ni sebenarnya dia adalah qauli? Rajak ni apakah berbentuk qauli saja ke rajak ni melibatkan qalbun wa qaulun wa fi'lun? Rajak. Jadi insya-Allah kita akan bincang selepas ni. Demikian juga dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menerangkan kepada kita betapa besarnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dan betapa luasnya rahmat Allah kepada umat manusia. Dan dalam hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan betapa manusia ni sangat perlu
kepada keampunan, kepada pengampunan Allah itu. Sama ada dia dosa banyak ataupun dosa sikit, tetap dia perlu pada Allah. Kita kena ingat, dalam agama Islam kita ni, yang menghapus dosa hanya Allah sahaja. Itu kita kena jelas. Nabi tak boleh mengampunkan dosa, tak boleh. Jadi urusan menghapuskan dosa, mengampunkan dosa, menghilangkan dosa, Allah sahaja. Allah sahaja. Kalau dalam agama lain, boleh, tokoh-tokoh agama boleh. Dalam Kristian, padri boleh menghapuskan dosa. Dalam agama Hindu, kita kata Rijaluddin, tokoh-tokoh agama dia khusus dalam agama. Dalam agama Islam tak boleh. Hak tu memang buat dosa ni manusia dengan Allah. Cuma kalau kesalahan dia dengan manusia, bukan kerana manusia memaafkan. Misalnya bila kita kembali ke harta dia, bukan dengan sebab tu jadi hilang dosa dia. Sebab Allah juga. Cuma Allah letak syarat sebagai nak memuliakan manusia. Dah kamu buat kesalahan dengan manusia, Allah nak memuliakan, masa nak beri peluang. Tapi hakikatnya Allah yang mengampunkan dosa. Allah juga, tidak manusia. Jadi insya-Allah seterusnya, untuk minggu seterusnya kita akan bincang hari ini dalam beberapa perkara lah. Banyak perkara jugalah yang kita akan bincang supaya kita jelas. Dan kita akan tengok bagaimana pandangan ulama tentang istilah-istilah raja, maghfirah dan sebagainya tu, biar kita faham, biar molek lah, biar luah kita faham. Setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.